wakil agensi kerajaan dan swasta, badan-badan profesional, pemilik, dan pengurus bangun sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, khususnya Datuk tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Anugerah Khas Datuk Bandar Kuala Lumpur sempena program Pencahayaan Bangunan Bandaraya Kuala Lumpur 2024. Hadirin hormati, program anjuran Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL ini bertujuan untuk memperindahkan bandar dan juga memupuk suasana bandar yang selamat, moden dan tampan. Program pencahayaan bangunan 2024 ini mengiktiraf bangunan yang menunjukkan kreativiti, keunikan, reka bentuk serta kepatuhan kepada kriteria keselamatan dan kemapanan dalam aspek pencahayaan. Terima kasih saudara pengacara majlis dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berusaha Encik Isma Wijaya Zah bin Muhammad Jais, pengarah bahagian kawalan bangunan pada pagi ini, semua ketua-ketua jabatan, pegawai kanan, badan-badan profesional, wakil agensi kerajaan dan swasta, dan para tetamu yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Lighting. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini menyempurnakan anugerah Majlis Anugerah Khas Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk pencahayaan bangunan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2024. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudi meluangkan masa hadir ke majlis pada pagi ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah pada Jabatan Kawalan Bangunan atas inisiatif menganjurkan majlis anugerah pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, tujuan utama program pencahayaan bangunan di Kuala Lumpur dianjurkan adalah untuk mengindahkan bandaraya kita demi memperkukuh imej Kuala Lumpur sebagai sebuah destinasi global. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkaya nilai estetik ibu kota, mempromosikan warisan budaya serta meningkatkan daya tarikan pelancongan tempatan dan juga luar negara. Program ini juga memberi fokus kepada bangunan ikonik seperti Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembang Petronas dan bangunan warisan seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan sebagainya. Pencahayaan ini juga memberi imej kontemporari serta berfungsi sebagai simbol perpaduan dan keunikan budaya tempatan. Selain aspek estetika, program ini juga memanfaatkan teknologi pencahayaan yang cekap tenaga seperti lampu LED yang dapat menurunkan penggunaan elektrik dan menyokong inisiatif DBKL ke arah bandar hijau. Pencahayaan yang cekap ini membantu meminimumkan kesan alam sekitar dan selaras dengan wawasan Kuala Lumpur sebagai bandar pintar. Sistem pencahayaan ini berpotensi untuk menarik lebih ramai pelancong, terutamanya pada waktu malam, dan sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi bandaraya. Dan inisiatif ini bukan saja memanfaatkan sektor pelancongan tetapi juga memberi peluang kepada peniaga-peniaga tempatan untuk berkembang, terutamanya di kawasan pusat bandar yang menjadi tumpuan. Selain daripada pengindahan, pencahayaan bangunan turut menyumbang kepada keselamatan awam di sekitar bandar. Apabila bandar itu bercahaya terang, maka ini boleh meningkatkan keselamatan. Cahaya tambahan pada waktu malam membantu untuk mengurangkan risiko jenayah dan memberi suasana yang lebih selamat pada warga kota dan pelawat. Ini juga menyahut seruan DBKL Safe City Program.
Program ini juga selaras dengan selalu yang saya nyatakan prinsip of 4P, Public Private People Partnership, kerana telah melibatkan kerjasama erat pihak DBKL dan sektor swasta dan masyarakat setempat. Pendekatan ini memastikan penyelenggaraan pencahayaan yang berkualiti dan relevan dengan identiti serta kehendak masyarakat setempat. Program ini mendapat sokongan padu daripada pihak Tenaga Nasional Berhad melalui insentif Sinaran Merdeka 2024 khusus sempena dengan Bulan Kemerdekaan untuk pelanggan komersial. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TNB. Insentif yang selama 2 bulan bagi penggunaan elektrik pada bulan Ogos dan September 2024 ini diberikan untuk menggalakkan pelanggan komersial menghiasi bangunan dan kawasan sekitar mereka dengan pencahayaan hiasan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada TNB sekali lagi atas sokongan padu ini dan mungkin boleh diteruskan ke tahun hadapan dan tahun-tahun yang akan datang. Secara tuntasnya, program pencahayaan ini mencerminkan aspirasi Kuala Lumpur untuk menjadi bandara yang bertaraf dunia yang bukan sahaja maju dari segi ekonomi tapi juga cantik, selamat dan lestari bagi semua warganya. Susulan daripada sesi libat urus pencahayaan yang telah diadakan di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur pada 29 Julai yang lalu, sebanyak 200 jemputan yang terdiri pada pemilik dan pengurusan bangunan di sekitar pusat bandar telah hadir, dan sesi ini bertujuan untuk memberi hebahan dan mendapatkan kerjasama kepada semua pemilik dan pengurus bangunan di sekitar pusat bandaraya Kuala Lumpur untuk menerangi bangunan masing-masing dengan hiasan lampu yang bersesuaian sepanjang bulan kemerdekaan yang ke-67 dan Hari Malaysia 2024. Sesi penilaian pencahayaan bangunan yang diadakan di Swiss Garden Bukit Bintang Kuala Lumpur pada September yang lepas untuk menilai pencahayaan bangunan-bangunan bertingkat di sekitar pusat bandar. Skop penilaian ini melibatkan bangunan di sekitar pusat bandar dan juga penilaian ini dijalankan sebagai sebahagian daripada proses untuk anugerah khas Datuk Bandar Kuala Lumpur 2024 bagi mengiktirafkan sumbangan pencahayaan kreatif dan lestari dalam meningkatkan imej ibu kota. Para juri atau panel juri dalam sesi penilaian tersebut terdiri daripada Institute Architect Landscape Malaysia atau ILAM, terima kasih, Malaysia Institute of Interior Designers MIID, Think City, Tenaga Nasional Berhad, Royal Institution of Surveyors Malaysia RISM, Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Dalaman DBKL seperti Jalan Perancangan Bandaraya, Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan, Jabatan Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan Bangunan, Jabatan Pembangunan Landscape dan Rekreasi DBKL dan juga Jabatan Kejuruteraan Mechanical dan Electrical DBKL. So, program pencahayaan ini akan ditambah baik untuk diteruskan pada tahun-tahun seterusnya sempena dengan acara antarabangsa seperti kepengerusian ASEAN 2025 dan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Saya telah diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menaikkan lagi taraf ataupun dari segi, terutamanya dari segi infrastruktur. Pertama, ada 5 fokus untuk kita buat semasa ASEAN. Saya ingin berkongsi di sini dan saya juga ingin memohon kepada semua tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan DBKL. Pertama sekali adalah dari segi landscape dan penghijauan. Saya diminta juga yang terlibat pada untuk ASEAN nanti ada 37 hotel dan senarai-senarainya ada dengan saya, dan saya minta juga hotel-hotel walaupun dia terlibat secara terus dengan ASEAN tapi ada juga anti limpahan, termasuk juga hotel ini diminta juga memberi sokongan dari segi landscape dan juga kebersihan kawasan, bukan hanya di hotel juga di kawasan sekitar. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pencahayaan. Pencahayaan juga telah pun diminta untuk DBKL bekerjasama dengan semua, bukan hanya hotel, semua komersial, semua residential, semua penghuni di Kuala Lumpur ini untuk turut sama dalam aspek pencahayaan. Of course, yang ketiga itu adalah bahagian infrastruktur di DBKL sendiri, memastikan tidak ada pothole, memastikan jalan kita dituram, memastikan tidak banjir, dewan infrastruktur bandar. Yang keempat adalah promosi. Saya mohon juga tuan-tuan dan puan yang ada berada di dalam dewan ini untuk juga turut mempromosikan ASEAN. Kita akan sediakan jabatan luar
Kementerian Luar Negeri akan menyediakan dia punya sampel design untuk kita kibarkan bersama, menyambut tetamu di hotel-hotel. Mesti ada selamat datang ke hotel sepenuh Asia dan sebagainya. Order design akan diberikan oleh di Kementerian Luar Negeri. Dan yang kelima adalah dari segi kita punya kita punya services itu maksudnya daripada dia turun saja di airport sampailah ke Kuala Lumpur, dan juga di kawasan-kawasan lain, bukan ASEAN, bukan hanya di Kuala Lumpur, juga di Pulau Pinang, di Langkawi dan beberapa tempat di luar Kuala Lumpur. Tetapi Kuala Lumpur adalah merupakan tumpuan sebanyak 250, lebih kurang 250 program akan ada di Kuala Lumpur. So saya harap tuan-tuan dan puan dan juga rakan-rakan di sini turut bersama dengan DBKL dalam melaksanakan 5 fokus yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. So sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan pada semua pihak yang menjayakan program pencahayaan bangunan. Penghargaan ini adalah satu pengiktirafan terhadap komitmen dan usaha gigih anda dalam mempertabatkan Kuala Lumpur sebagai bandaraya bukan saja moden dan maju, tapi juga indah dan lestari. Kecemerlangan ini merupakan bukti di antara kerjasama antara agensi kerajaan, pihak swasta dan masyarakat setempat mampu mewujudkan bandaraya lebih menarik dan berdaya saing. Harapan saya agar kita terus bersama-sama mempertingkatkan inisiatif seperti ini demi memastikan Kuala Lumpur relevan dan mampu memberi pengalaman terbaik kepada semua warganya serta pelawat dari serata dunia. Sekali lagi tahniah saya ucapkan pada semua penerima anugerah pada hari ini. Semoga pencapaian anda menjadi inspirasi kepada kita semua untuk terus menjadikan Kuala Lumpur livable and lovable Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Bagi sesi penyampaian anugerah. Penerima sijil penghargaan yang pertama